Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Masjid Saidina Husin yang terletak di Darasah, Kairo, Mesir. Ini adalah merupakan Masjid Saidina Husin yang juga di sini terletaknya makam kepada Saidina Husin radhiyallahu anhu. Saidina Husin bin Ali bin Abi Talib lahir pada tahun 629 dan meninggal pada tahun 680 Masihi. Adalah merupakan cucu baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah anak hasil dari perkongsian antara Saidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Beliau juga dikenali dengan nama panggilannya Aba Abdullah. Husin telah terbunuh pada hari Ashura dalam perang Karbala, dan oleh sebab itu Syiah juga memanggilnya Sayyid Asy-Syuhada, iaitu penguasa para syuhada. Saidina Husin menghabiskan 7 tahun pertama hidupnya bersama datuknya, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah berkata tentang Husin dan saudaranya Hasan, iaitu Hasan dan Husin adalah penguasa pemuda syurga. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib, Husin bersama ayahnya dan menemaninya dalam peperangan. Kemudian dia mematuhi perjanjian damai saudaranya Hasan dengan Muawiyah dan tidak mengambil sebarang tindakan terhadap Muawiyah. Namun beliau menganggap permintaan Muawiyah untuk menerima Yazid sebagai putera mahkota bertentangan dengan perjanjian damai dan ajaran Islam yang sebenar. Selepas kematian Muawiyah pada tahun 60 Hijrah, beliau tidak membayar Yazid dan pergi ke Mekah bersama keluarganya dan tinggal di sana selama 4 bulan. Syiah Kufah gembira dengan kematian Muawiyah dan menulis banyak surat kepada Husin bahawa mereka tidak akan lagi bertolak ansur dengan pemerintahan Yazid dan berjanji setia kepadanya, iaitu berjanji setia kepada Saidina Husin supaya menghantar sepupunya Muslim bin Aqil ke sana untuk menyiasat keadaan sebenar. Kemudian akibat perbuatan Ubaidullah bin Zaid, iaitu Gubernur Kufah, mengancam pengikut Husin di Kufah, maka orang ramai menjadi takut dan meninggalkan Muslim bersendirian. Ada riwayat mengatakan Muslim dibunuh oleh Ubaidullah. Husin yang tidak mengetahui apa yang berlaku di Kufah telah pergi ke Kufah pada tahun 60 Hijrah. Dalam perjanjian ke Kufah, pasukan Husin telah dihalang oleh pemimpin Hur bin Yazid dan akibatnya pasukannya telah menyimpang dari laluannya dan tiba di Karbala pada hari kedua Muharram tahun 61 Hijrah. Pada hari ketiga bulan Muharram, di pimpinan Muawiyah yang diketuai oleh Umar bin Sa'id telah memasuki kawasan itu dari Kufah. Pada hari ke-10 Muharram Ashura, Husin diberitahu bahawa dia mesti menyerah diri kepada Yazid. Husin menjawab bahawa dia tidak akan berputus asa. Oleh itu pertempuran Karbala bermula dan sejumlah kedua belah pihak terbunuh. Selepas tengah hari, tentera Husin dikepung. Dengan pembunuhan sahabat dan keluarga Husin mendahulunya, dia akhirnya ditinggalkan sendirian dan dibunuh oleh Sinan Ibnu Anas ataupun Syamil. Selepas peperangan berakhir dan tentera Umar Ibnu Sa'ad meninggalkan medan perang, Bani Asad menguburkan Husin dan yang lain terbunuh di sana. Kepala Husin dibawa ke Kufah
dan Damsyik bersama ketua yang lain bersama kafilah tawanan. Baik, sekarang ini di manakah terletaknya kepada makam kepada Saidina Husin? Pertama, ada pendapat mengatakan bahawa makam beliau berada di Karbala. Ini mengikut Syiah Imamiyah. Al-Qurtubi dalam Tazkirah meriwayatkan dari mazhab Imamiyah bahawa kepala Husin berhasil diambil dan disatukan dengan badan beliau di Karbala pada hari ke-40 setelah tragedi Karbala. Kerana itu setiap 20 Safar Karbala akan ramai dikunjungi penziarah untuk memperingati hari berkumpulnya kepala dan jasad beliau. Namun pendapat ini tidak ada sumber rujukannya dari ulama-ulama Sunni. Yang kedua, terletaknya kepada Saidina Husin iaitu di kota Najaf. Ini mengikut yang terdapat ataupun tercatat dalam kitab Syiah Mu'tabar. Kepala Imam Husin dimakamkan di kota Najaf Asy-Syarif di samping makam Ali bin Abi Talib, ayah dari Imam Husin. Hal ini berdasarkan riwayat dari kitab-kitab Syiah yang Mu'tabar. Pendapat ketiga mengatakan bahawa makam Sayyidina Husin berada di Kairo, Mesir. Ini adalah pendapat Syiah Fatimiyah. Menurut Al-Qalqasyandi, ketika Raja Al-Faiz bin Dinillah yang merupakan salah seorang Raja Syiah Fatimiyah di Mesir hendak membina universiti, dia mahu supaya kepala Husin dibawa ke sini. Akhirnya Al-Faiz memerintahkan Talai bin Ruzik untuk menyogok warga Askilan yang dipercayai tempat dikuburnya kepala Husin sebelumnya, supaya membenarkannya memindahkan kepala Husin ke Kairo. Disebutkan bahawa wang sogokan tersebut berjumlah 300,000 dinar. Akhirnya mereka setuju dan tentera dinasti Fatimiyah berangkat ke wilayah tersebut dan memindahkan kepala Husin yang diyakini sebagai Husin ke Kairo. Pendapat yang keempat mengatakan bahawa kepala Imam Husin dimakamkan di Madinah. Menurut sumber sejarah, kepala Al-Husin dimakamkan di Madinah. Ibnu Sa'ad mengatakan dalam Sabaqat Ibn Sa'ad, Yazid mengirimkan kepala Al-Husin kepada Amr bin Sa'ad, iaitu Gubernur Madinah ketika itu. Amr kemudiannya mengkafani kepala Husin lalu memakamkannya di Baqi', di tempat ibundanya Al-Husin iaitu Fatimah bin Rasulullah dimakamkan. Tetapi tempat makam Fatimah binti Rasulullah sendiri pun tidak diyakini dengan tepat di mana berada. Sebab di tempat itu juga dikatakan makam Fatimah binti Asad, iaitu ibu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi dalam pelbagai pendapat yang menyatakan keberadaan makam kepala Sayyidina Husin, ramai yang berpendapat, terutamanya penduduk Mesir, mengatakan bahawa makamnya berada di dalam masjid ini, iaitu Masjid Sayyidina Husin. Allahumma Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inilah dia
yang dikatakan makam Sayyidina Husin yang terletak di Masjid Sayyidina Husin di Kairo. Ini adalah Bazar Khan Khalili yang terletak di Darasah, yang merupakan bazar yang masyhur sejak berzaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. أفصل هكا Fireman, lepas je kalau buat motor lagi kat sini. Masjid Al-Azhar yang terletak di Darasah dikenali sebagai Al-Azhar, iaitu sebuah masjid di Kahirah, Mesir. Pembinaannya di bawah Jeneral Jawhar As-Siqili selepas Kahirah ditubuhkan sebagai ibu kota baharu bagi Khilafah Fatimiyah di bawah Khalifah Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'izzuddin pada tahun 972. Ia merupakan masjid pertama yang dibina di bandar tersebut, yang kemudiannya diberi gelaran Kota Seribu Menara. Nama Al-Azhar muncul daripada perkataan Az-Zahrah, bermaksud yang cantik mekar. Gelaran yang diberikan kepada Fatimah, anak perempuan Nabi kita Muhammad SAW. Selepas penubuhannya pada tahun 972 dan dengan pengambilan 35 orang ulama sebagai penggiat masjid pada tahun 982, masjid ini secara perlahan-lahan membangun menjadi seperti hari ini, yang merupakan universiti kedua paling lama beroperasi selepas Universiti Al-Qarawiyyin. Universiti Al-Azhar telah lama diiktiraf sebagai institusi unggul dalam dunia Islam bagi pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah dan syariah atau perundangan Islam. Universiti tersebut yang disepadukan dengan masjid menjadi sebahagian sekolah masjid sejak penubuhannya.
telah dimilik negarakan dan secara rasmi menjadi universiti awam pada tahun 1961 berikutan Revolusi Mesir pada tahun 1952. Ini adalah suasana masjid selepas solat Jumaat. Di mana di masjid ini kaum wanita dan lelaki bersama-sama mendirikan solat Jumaat.